Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan? Sihat semua? Semoga sihat-sihat selalu. Jadi Alhamdulillah, hari ni kita nak belajar ambil masa sikit untuk membincangkan perkara-perkara yang biasa berlaku lah. Kat Malaysia ni terutamanya kita dapat tahu ramai orang zaman sekarang ni yang berpenyakit, bukan saja orang tua, orang muda pun bersakit. Betul tak? Orang tua biasalah, normal. Jadi kalau orang muda sakit, sekarang dah semakin menular. Jadi masalah yang menimpa orang muda sekarang ni. Satu perkara yang biasa kita dengar. Apa dia? Satu penyakit yang biasa kita dengar, nama dia penyakit jantung. Tuan-tuan, penyakit jantung ni dah semakin menular. Mana-mana tempat kita tanya, insya-Allah dia boleh jumpa. Kat mana-mana, pergilah mana-mana, memang kita jumpalah sakit jantung ni. Satu perkara yang menjadi igawan pula. Betul lah, igawan kan, mengigau pula kan malam-malam kan. Takut-takut kan sakit jantung. Kadang ada orang tidur tiba-tiba sesak dada kan. Sesak dada, cek-cek apa sakit jantung kan. Ada orang tiba-tiba, memang perkara yang tiba-tiba berlaku. Betul tak? Dan kita biasa jumpa orang sakit jantung kat mana-mana. Kita boleh jumpa kat mana-mana orang. Pergilah kampung mana pun, insya-Allah ada. Ini yang kita rasa penting kan. Kita nak bincangkan sikit sebenarnya. Isu sakit jantung ni sebenarnya dah lama. Tapi punca sebenarnya, apa yang kita nak fahamkan, punca sakit jantung ni, apa sebenarnya punca masalah sakit jantung ni kan. Masalah sakit jantung ni kita biasa dengar doktor cakap punca dia isu jantung tersumbat, lepas tu isu jantung tak boleh nak pump, tak kuat. Sebenarnya banyak punca sebenarnya masalah sakit jantung ni. Biasanya puncanya yang biasa kita dengar orang cakap, kalau sakit jantung buat apa? Bypass. Kenapa? Sumbat. Ini kat cerita ni. Kenapa sumbat? Apa punca sumbat? Punca dia kolesterol banyak. Kolesterol yang banyak ni jadi masalah. Kita biasalah zaman sekarang ni orang makan tak apa-apa kan. Yang sedap tu lah. Yang sedap tu lah rupanya punca untuk jadi punca sumbat kan. Saluran darah ni. Kat jantung ni kita tahu ada empat kan. Yang pergi otak lain, yang pergi paru-paru lain, yang pergi ke badan lain, yang masuk balik dalam jantung pun lain. Ada empat laluan ni. Ini laluan ni yang biasanya jadi masalah. Bila laluan ke otak, bila laluan darah ke otak tu sumbat, masa tu kena stroke. Lepas tu bila laluan darah nak masuk jantung nak rosak sumbat, itu lagi bahaya. Jadi masalah besar. Jadi sebenarnya apa sebenarnya masalah akan berlaku bila sakit jantung? Masalahnya bila kita sakit jantung ni, kita pun faham. Dah ramai dah, contoh pun dah banyak orang sakit jantung hidup dalam keadaan tertanya-tanya bila masa boleh mati, macam bom jangka kan. Jenis yang sakit jantung yang kita biasa tahu, jenis yang lemah jantung kan. Lemah jantung ni saraf dah makin rosak. Ini punca dia biasa kita dapat tahu, doktor cakap banyak merokok. Isap rokok banyak-banyak, jantung sakit. Sebab apa? Saraf tu dah rosak, banyak saraf rosak. Bahaya tu, saraf tu kena check betul-betul, kena jaga-jaga. Orang yang isap rokok ni cubalah berhenti kan. InsyaAllah kita azam niat. Tak dapat berhenti sekarang tak apa, tapi niat mau ada. Niat nak berhenti rokok kena ada. Kita pun faham, ustaz pun dah bagi tahu. Maka kita tidak boleh bekerja. Tidak dapat dalam kita memandu, perhatian kita mungkin tak dapat fokuskan dalam memandu pun, ada balik rumah atau kerja pun kita tidak. Masya-Allah. Minta maaf lah tadi ada line putus. Tapi tak apa, kita sambung lagi. Tadi sampai mana tadi kita? Masalah bila sakit jantung punca daripada orang isap rokok. Orang isap rokok kuat, relax. Cuba kurang-kurangkan, relax sikit isap rokok InsyaAllah. Yang dari isap rokok sekotak sehari tu kurangkan. Jadi kan tinggal 10 kotak.
10 batang 10 batang sehari. Tak sengaja, bukan 10 kotak, 10 batang sehari. Lepas tu turun lagi 5 batang, turun je 1 batang sampai kita dapat buang terus. Kemudiannya apa? Punca sakit jantung. Yang biasa berlaku ni lah kolesterol banyak, jantung sumbat, bukan sekadar jantung je sumbat, satu badan sumbat, semua tempat sumbat. Dan kemudiannya isu macam-macam lah isu. Ni handphone tadi tu tak, ni wifi. Jadi minta maaf ada gangguan sikit. Jadi apa yang berlaku sebenarnya, ada satu masalah yang kita tak sedar. Yang kita tak sedar sebab apa? Kadang bukan tak sedar pun, kadang sebenarnya kita tahu tapi kita ikut macam berat sangat kalau cakap ikut nafsu kan. Tapi betul sebenarnya kita ikut nafsu makan, ikut nafsu minum, ikut nafsu gaya hidup, ikut nafsu suka tidur kita pun tidur, nafsu suka makan sedap-sedap, makan goreng-goreng kita pun suka makan goreng-goreng, nafsu suka makan makanan yang tinggi kolesterol, yang tu yang sedap kan, betul tak? Yang sedap betul lah yang sebenarnya jadi punca masalah pada sakit jantung. Antara benda yang banyak berlaku, masalah yang paling banyak berlaku hari ni kes jantung ni sebenarnya bila dah jantung sumbat, punca stroke lah, punca macam-macam. Banyak penyakit kita semua tahu. Tak, perkara ni memang semua dah umum. Jadi kita sekadar kita nak timbulkan perkara ni supaya kita sedar masalah jantung ni sebenarnya menular. Kadang-kadang kita pun tak tahu yang sebenarnya kita ada masalah sakit jantung. Nak kena check. Saya pun kena check, semua orang kena check. Sebab tu kena buat regular check up, medical check up regularly. Setahun 2 kali 3 kali kan. Untuk kita jaga dapat detect kalau ada apa berlaku, apa masalah berlaku, boleh detect awal-awal dan kita boleh buat penjagaan. Yang paling penting sekali penjagaan. Paling penting sekali penjagaan daripada berlaku. Okey. Dan orang sakit jantung banyak masalah dia bila sakit jantung. Yalah. Nanti bila dah sakit jantung, terkejut sikit tak boleh. Nak solat pun, nak jaga solat pun dah payah kan. Kalau isu yang dah masuk hospital macam mana? Nak solat pun ada masalah bila orang ramai lah duduk kat katil, terikat dengan rutin dalam hospital. Jadi banyak masalah-masalah dia. Belum lagi isu dengan anak-anak, kalau yang muda-muda dengan adik-beradik, dengan anak isteri. Bila orang sakit jantung ni dia banyak lemah. Bila berlaku, bila mengalami serangan jantung ni, yang tu bila kita akan menghadapi masalah. Terbaring, terbungkang. Rabbi, sedih pula ayat. Macam minta maaf kalau ayat saya tak berapa cantik, macam biadab sikit. Tapi itu kenyataan. Itulah kenyataan yang berlaku. Bila kita dah sakit jantung, kita sendiri tahu macam mana keadaan tu. Bila kita terbaring, kita nak buang air pun payah, susah. Orang lemah jantung ni dia akan jadi lemah seluruh tubuh dia. Dia nak buat kerja tak boleh, buat kerja berat-berat tak boleh. Nak bekerja pun kena pilih kerja. Ada orang tu, kawan saya tu, dia kena serangan jantung 2 kali. Jantung dia sumbat. Dia kerja driver van security. Dia bila company dapat detect yang dia ni ada masalah jantung, dia punya semua jantung sumbat, boleh berlaku kolaps bila-bila masa, maka company nak bagi kerja masa bersalah. Umur dia baru dalam, tak silap saya, baru 40 lebih. Umur dia baru 40 lebih. Kawan saya ni dia bawa van. Bila company dapat tahu, bos pun jadi bersalah. Macam mana ni orang yang sakit jantung ni, bahaya ni. Dia menanggung risiko. Dia bila satu orang driver van security ni, dia membawa 3 benda yang menjadi yang risiko besar yang bersama dengan dia. Pertama sekali keselamatan diri dia dan penumpang-penumpang, maksudnya rakan kerja yang duduk bersama dalam van tu. Yang kedua, van tu sendiri, van syarikat. Yang ketiga, benda berharga dalam van tu. Apa dia? Senjata dan juga wang. Bila dia bawa 3 benda dia bawa ni kan. Diri manusia yang ada dalam tu, diri dia dan juga rakan sekerja, kemudian kenderaan tu sendiri. Yang ketiga, harta yang ada dalam tu. Senjata ni mahal. Pump gun tu kan mahal, bukan murah-murah. Lepas tu ada isu dengan polis lagi, ada kaitan dengan polis IPD. Kalau berlaku kehilangan, kalau berlaku kerosakan tak masalah sangat. Bila hilang, bila accident, contoh dia tiba-tiba tengah drive, tiba-tiba ada serangan jantung, lepas tu dia tak boleh nak buat apa-apa kan, accident.
na'udzubillah min dzalik, kita harap tak berlaku, jangan berlaku lah kan. Tapi bila dah berlaku, andai kata contoh kan, ini cerita andai berlaku kat mana-mana lah, tempat lain pun tak kisahlah mana-mana kan. Bila accident, van dah rosak satu hal. Van rosak satu hal, maaf. Van rosak satu hal. Nombor dua, orang yang kat dalam tu kecederaan tu. Dan satu lagi hal. Yang ketiga, senjata. Bila senjata tu, kalau accident, senjata ada orang nampak, orang ambil. Wang, accident, orang nampak, orang ambil. Kita tahu kan kat dunia ni, kita tak tahu macam mana kan kat dunia ni. Jadi bila berlaku macam tu, dia menanggung risiko yang sangat besar. Maksudnya kat situ, bila company dapat tahu yang dia sebenarnya ada risiko yang besar, boleh menjadi punca kehilangan, kerosakan, masalah dalam company, dalam masa kerja, maka company nak ambil dia pun untuk bekerja pun sebab salah. Umur muda lagi, anak kecil-kecil lagi kan, baru 40 lebih. Tapi bila dah kena sakit jantung, banyak masalah. Itu baru satu kes. Belum lagi yang kalau yang tu orang lelaki yang muda, kalau orang tua kira tua, na'udzubillah min dzalik, harap tak ada masalah macam ni. Jatuh apa, nak suruh anak-anak jaga, gila-gila anak-anak pun bersalah. Kita tahu manusia kita tahu manusia memang yang dapat anak yang boleh menjaga kan dengan baik, itu pun adalah ujian bagi dia. Itu pun satu benda yang jadi satu, alhamdulillah, akan jadi asbab peningkatan darjat dalam syurga kan, bila dapat jaga satu orang tua yang baik, yang dengan baik, berkhidmat pada orang tua tu, alhamdulillah. Tapi bagi macam mana kalau kita orang awam kan, dalam keadaan anak kita pun kita tahu perangai anak-anak kita macam mana, sifat dia macam mana. Tapi kalau misalnya kita tiba-tiba collapse and then masuk dalam hospital, kena duduk dalam hospital berhari-hari. Jadi apa nak buat? Apa kita nak buat? Macam mana kita nak menghadapi keadaan tu bila anak-anak kita nak kena jaga datang ulang-alik? Nombor satu, kita faham dia orang akan susah. Kita pun tahu anak-anak kita akan susah ulang-alik kan nak jaga kita. Belum lagi dengan makan minum kita, dengan pampers kita pula kan. Jadi kita tak nak benda ni berlaku. Dan maka apakah penyelesaian? Apakah cara untuk menghadapi keadaan masalah sakit jantung? Nombor satu, ini tips. Apa dia? Benda paling penting kat sini. Apa dia? Prevent is better than cure. Subhanallah. Speaking. Kita menghalang sesuatu berlaku, mengelakkan sesuatu berlaku adalah lebih baik daripada kita merawat, mengubati. Ini perkara yang well known worldwide, dan seluruh dunia tahu, dan siapa-siapa pun tahu. Kita prevention is better than cure. Kita nak halang sesuatu tu berlaku, mengelakkan dan penjagaan daripada berlaku suatu penyakit itu adalah lebih penting daripada kita mengubati. Dan masalah jantung ni satu masalah yang serius. Ini sangat penting untuk kita halang dulu. Halang. Macam mana nak halang? Pertama sekali jaga pemakanan, sentiasa beriadah, sentiasa jaga gaya hidup, kena gaya hidup yang sihat. Jangan jadi orang yang malas bergerak kan. Kena jaga. Kita fitrahnya manusia ni dia suka sebenarnya bergerak-gerak, berjalan, jumpa kawan, beriadah. Ini fitrah. Tapi disebabkan nafsu yang semakin menular, cara gaya hidup semakin menular, lepas tu dengan media masa yang macam-macam cara, yang makin memudahkan, dan keadaan dunia sekarang yang makin memudahkan, handphone kat tangan, hiburan kat tangan, kat mana-mana kita buat boleh ada hiburan. Hiburan dah tak macam dulu. Dulu hiburan kita kecil-kecil, kita main bola. Dah besar pun main bola juga. Dah tua tu main bola juga. Itu hiburan kita satu ketika dahulu. Sekarang hiburan kita daripada kecil pegang handphone, besar sikit pegang handphone, dah tua-tua pun pegang handphone juga. Jadi macam mana kita nak jaga. Jadi kita orang yang suka beriadah. Dan paling penting adalah macam mana kita nak halang melalui cara pemakanan yang dengan kita amalkan kita dapat pahala. Apa dia? Amalan pemakanan sunnah. Maka satu amalan sunnah yang biasa orang suka nak buat, apa dia? Dia sedap, dapat pahala. Apa dia? Amalan makan madu. Amal makan madu. Ya Ustaz. Baik-baik, insyaAllah 5 minit.
Makan madu. Nombor satu, bila kita amal dalam jangka masa yang lama, nombor satu, madu ni dia ada apa? Antioksidan yang tinggi. Selain daripada awet muda, dan madu ni boleh meningkatkan kita punya vitality. Vitality maksudnya kesihatan tubuh badan kita dapat terjaga dengan baik. Kan? Kita punya tubuh badan ni dia ada tahap-tahap penggantian sel-sel lama. Dia untuk menggantikan sel-sel yang dah rosak. Darah kita yang dah lama dia akan mati. Sel-sel tubuh kita, tisu tubuh kita, organ kita, sel-sel dia dah lama dia akan mati. Jadi ada sesetengah keadaan apa dia, saraf kita ni dia akan mati. Terutamanya saraf kat jantung ni. Sini jantung ni dia sentiasa bergerak daripada kita lahir sampai kita mati. Dia tak akan berhenti. Jadi saraf yang ada kat jantung ni adalah terlalu banyak. Memang banyak saraf kat jantung ni. Orang yang isap rokok, saraf jantung dia banyak mati, banyak rosak. Jadi bila satu orang tu bila dah kurang penghasilan sel-sel dah kekurangan, maka dia dah makin tua makin meningkat usia kita, maka kadar penghasilan sel-sel baru akan berkurangan. Jadi bila kita amalkan madu ni dia ada antioksidan. Dia mengurangkan membuang radikal-radikal bebas dalam tubuh badan. Radikal bebas ni akan makin menyusahkan sel-sel badan daripada tumbuh semula, hasil terasa semula. Jadi bila kita amal pemakanan madu, tubuh kita akan bersih. Jadi kita akan bersih dan penghasilan sel-sel baru daripada tubuh kita akan dapat ditingkatkan. Yang orang kata awet muda kan, sentiasa sihat, sentiasa muda. Sebab apa? Sebab sel-sel baru sentiasa terhasil dengan kerap, dan juga kerosakan sel-sel lama ni lambat berlaku. Sel-sel ni lambat tua. Kan. Jadi bila berlaku keadaan macam tu, maka insya-Allah nombor satu, jantung kita akan terselamat. Saraf-saraf yang berkaitan dengan jantung akan semakin aktif, lebih aktif. Risiko untuk menghadapi masalah tu akan berkurangan. Dan kemudian yang kedua, last. Yang kedua adalah bila ada satu substance, satu nutrisi yang ada dalam madu ni, yang mana ianya membantu mengurangkan kadar kolesterol dalam tubuh badan. So dua perkara utama, kerosakan pada saraf dan juga sumbat pada saluran darah. Dua perkara ni ada pada madu. Maka madu satu amalan yang sangat mulia, yang boleh diamalkan bila masa, ke mana-mana pun ada, insya-Allah. Nak cari madu, cari jumpa saya pun boleh. Boleh cari saya. Kontak nombor saya 0162464162. 0162464162. Amalkan pengambilan madu setiap hari, 4 kali sehari paling cantik, 4 kali sehari. Kalau tak mampu 1 hari sekali pun boleh. 4 hari sekali amalkan, 1 sudu setiap kali makan. Amalkan, insya-Allah Allah akan bantu kita untuk menumpah kehidupan yang lebih sihat, lebih baik dan lebih bahagia, insya-Allah. Amalkan, kita usahakan yang bagi sekalinya kebaikan, mudarat semua datang daripada Allah. Minta dengan Allah, jangan lupa, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.